Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Syahirah binti Samsuri dari PISMP Pendidikan Khas 9 Jun 2016 akan membentangkan kajian penyelidikan tindakan saya yang bertajuk penggunaan kaedah tiupan bubbles membantu mengawal tingkah laku murid bermasalah pembelajaran. Saya merupakan pelajar di bawah bimbingan Cik Lajuin Elias Jovinia Kudun. Ini merupakan kaedah tiupan bubbles yang digunakan sebagai intervensi. Ini merupakan medium yang digunakan dalam kajian ini yang akan digunakan sepanjang intervensi dilaksanakan. Kita teruskan kepada pengenalan. Menurut Shigley dalam Levin dan Nolan tahun 2004, tingkah laku disruptif dapat ditakrifkan apabila apa jua tingkah laku yang berlaku mengganggu pengajaran guru atau bersifat tidak selamat secara psikologi ataupun fizikal. Yang kedua, menurut Rakbir Kaur tahun 2012, masalah tingkah laku boleh diubah suai melalui proses modifikasi tingkah laku yang efektif. Dan Skinner 1953 dalam Nuriyati A. Rashid Bun Punying dan Sharifah Fakriah Said Ahmad tahun 2015 telah menyatakan bahawa sesuatu tingkah laku akan diulangi jika diikuti dengan sesuatu yang menyeronokkan bagi menguatkan lagi pendapat berkaitan pengaruh motivasi, peneguhan dan penghargaan dalam meningkatkan tingkah laku positif dalam diri kanak-kanak. Dan kita teruskan kepada konteks kajian, iaitu pengkaji merupakan guru pelatih PISMP Pendidikan Khas 9 Jun 2016 dan telah menjalankan praktikum kedua di salah sebuah sekolah daerah Kota Kinabalu. Murid yang terlibat dalam kajian ini merupakan murid tahun 1 PPKI. Masalah yang telah dikenal pasti daripada refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lepas, pengkaji mendapati bahawa tingkah laku disruptif mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dan guru mengambil masa yang agak lama untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan kawalan bilik darjah yang lemah serta kurang motivasi dan galakan kepada murid. Fokus kajian ini terdapat dua, iaitu yang pertama tingkah laku disruptif murid bermasalah pembelajaran tahun 1 PPKI dan motivasi belajar murid-murid tersebut. Dan fokus kajian ini ditentukan oleh 3 kriteria. Yang pertama, kebolehtadbiran, kebolehgunaan dan kepentingan. Dalam kebolehtadbiran, kebanyakan murid akan mempamerkan tingkah laku disruptif ini apabila pengkaji mula melaksanakan proses PDP. Hal ini berkait rapat dengan kesediaan efektif murid untuk belajar. Maka pengkaji menggunakan peneguhan konkret yang positif, iaitu tiupan bubbles, kerana ianya sesuai dan mudah untuk dilaksanakan bagi mengurangkan kekerapan tingkah laku disruptif yang ditunjukkan oleh murid-murid ini. Dan dalam kriteria kebolehgunaan, medium bubbles kaedah penggunaan tiupan bubbles adalah sesuai untuk digunakan dalam skala yang lebih daripada seorang, dan medium bubbles ini merupakan sesuatu yang mudah untuk didapati, memakan kos yang rendah dan selamat untuk digunakan sepanjang di bawah seliaan guru. Dan yang ketiga iaitu kepentingan. Kriteria kepentingan ini menghuraikan bahawa dapatan kajian ini adalah penting bagi guru untuk menghasilkan sesuatu proses PDP yang berkesan dan melahirkan suasana yang tenang dan selesa sepanjang proses PDP tersebut. Dan penggunaan kaedah ini juga membantu murid bermasalah tingkah laku untuk memperbaiki tingkah laku mereka daripada tingkah laku disruptif ataupun tingkah laku negatif tersebut kepada sesuatu tingkah laku yang diingini seperti tingkah laku yang positif. Dan dapatan kajian ini juga membantu memberi manfaat kepada para guru, ibu bapa ataupun masyarakat luar yang lain untuk sebagai satu cara untuk membantu mengawal tingkah laku murid bermasalah pembelajaran. Okay, kita teruskan kepada objektif kajian, soalan kajian, instrumen dan cara analisis. Objektif kajian yang pertama ialah mengurangkan tingkah laku disruptif murid bermasalah pembelajaran tahun 1 dengan menggunakan kaedah tiupan bubbles. Soalan kajian yang pertama pula, sejauh manakah kaedah tiupan bubbles dapat mengurangkan tingkah laku disruptif murid bermasalah pembelajaran tahun 1? Dan instrumen yang digunakan dalam soalan dan objektif kajian yang pertama ini ialah pemerhatian dan temu bual. Cara analisis bagi pemerhatian bagi soalan dan objektif kajian pertama, ianya dianalisis melalui kekerapan tingkah laku disruptif murid, dan temu bual pula dianalisis melalui respon murid dan guru.
Objektif kajian yang kedua, meningkatkan motivasi belajar murid bermasalah pembelajaran tahun 1 menggunakan kaedah tiupan bubbles, dan soalan kajian yang kedua ialah sejauh manakah kaedah tiupan bubbles dapat meningkatkan motivasi belajar murid bermasalah pembelajaran tahun 1. Dan instrumen yang digunakan dalam objektif dan soalan kajian yang kedua ini ialah pemerhatian dan dianalisis melalui kekerapan tingkah laku yang menunjukkan motivasi belajar dalam diri murid tersebut. Kita beralih pula kepada pengumpulan data awal dan peserta kajian. Pengumpulan data awal ini dilakukan dengan menggunakan 10 item tingkah laku disruptif dan kod-kod seperti yang telah dinyatakan dalam slide, iaitu item tingkah laku yang diperhatikan ini ialah bergaduh, keluar kelas tanpa kebenaran, melawan guru, membuat bising, mengambil barang guru atau rakan sesuka hati, menggunakan bahasa kesat, menjerit, tantrum, tidak membuat tugasan dan tidak mendengar arahan guru. Dan ini merupakan borang senarai semak yang digunakan untuk merekod kekerapan tingkah laku disruptif dalam tempoh 60 minit, dan ini telah dilakukan, dan borang ini telah disediakan secara rekod interval, iaitu selang 3 minit. Dan ini merupakan hasil daripada pengumpulan data awal yang telah mendapati bahawa terdapat 3 orang murid telah dipilih sebagai peserta kajian kerana murid-murid ini mempunyai kekerapan tingkah laku disruptif yang tertinggi yang melebihi 20 kali, dan 7 item tingkah laku disruptif telah dipilih sebagai item tingkah laku yang akan diperhatikan semasa menjalankan intervensi. Dan item ini telah dipilih berdasarkan kekerapan melebihi 10 kali. Item tingkah laku disruptif yang telah dipilih ialah bergaduh, keluar kelas, membuat bising, menjerit tantrum, tidak membuat tugasan dan tidak mendengar arahan guru. Peserta kajian yang terlibat dalam kajian ini merupakan murid lelaki dan berumur 7 tahun. Kesemua murid yang terlibat dalam kajian ini merupakan murid yang berumur 7 tahun. Dan ketiga-tiga murid ini ialah murid lelaki, dan murid A menghadapi masalah cerebral ataxia, murid T mengalami masalah autism, dan murid I mengalami masalah non-verbal autism, iaitu autisma yang mereka tidak mempunyai apa-apa komunikasi yang secara verbal. Seterusnya kita teruskan dengan pelaksanaan kajian. Langkah-langkah tindakan yang telah diambil oleh pengkaji iaitu yang pertama, pengenalan kaedah tiupan bubbles. Dalam langkah pengenalan ini, pengkaji turut menerapkan peraturan kelas yang mudah kepada murid-murid tersebut. Yang kedua iaitu pelaksanaan intervensi. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, menganalisis dan menyimak data. Dan yang terakhir iaitu membuat refleksi. Ini merupakan alat intervensi yang digunakan, iaitu bubbles, dan ini merupakan yang bersebelahan dengan gambar bubbles tersebut merupakan penggunaan alat intervensi tersebut semasa di sekolah. Dan pelaksanaan kajian ini bagi kaedah mengumpul data ada 2, iaitu pemerhatian dan temu bual. Dan cara menganalisis data pemerhatian ialah menganalisis kekerapan tingkah laku disruptif dan tingkah laku yang menunjukkan motivasi belajar. Dan hal yang sama dilakukan bagi mengumpul data awal sebelumnya. Dan seterusnya, bagi menganalisis temu bual pula, cara menganalisis datanya ialah menganalisis respon murid dan guru berdasarkan transkrip yang telah disediakan. Seterusnya kita beralih kepada dapatan kajian. Okey. Bagi menjawab soalan kajian yang pertama, ini merupakan item tingkah laku disruptif yang telah dipilih, iaitu 7 item tersebut, dan ini merupakan kod yang telah disediakan, dan ini merupakan borang senarai semak secara rekod interval yang telah digunakan untuk mencatat
kekerapan tingkah laku disruptif yang dilakukan oleh murid tersebut selama tempoh 60 minit. Dan ini kita teruskan kepada graf kekerapan tingkah laku disruptif murid A sepanjang pelaksanaan intervensi. Dalam graf ini terdapat satu yang kita boleh kenal pasti, iaitu graf yang berwarna oranye yang menunjukkan item BB, iaitu membuat bising. Murid A telah item ini merupakan item kekerapan tingkah laku disruptif yang mempunyai pengurangan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 10 kali. Dan yang kedua iaitu graf kekerapan tingkah laku disruptif bagi murid T sepanjang pelaksanaan intervensi. Bagi murid T, kekerapan tingkah laku disruptif yang mempunyai pengurangan yang paling tinggi merupakan terdapat pada item DA, iaitu tidak mendengar arahan guru, yang mempunyai penurunan sebanyak 10 kali kekerapan. Dan seterusnya, kita boleh lihat kekerapan tingkah laku disruptif murid I sepanjang pelaksanaan intervensi. Melalui graf ini, kita boleh kenal pasti kekerapan tingkah laku disruptif yang ditunjukkan oleh murid ini mempunyai pengurangan yang tinggi pada item MJ, iaitu menjerit, iaitu telah berkurangan sebanyak 9 kali. Seperti yang kita telah perhatikan, graf-graf ini menunjukkan perbezaan pada item-item tersebut, perbezaan pengurangan pada item-item tersebut bergantung dengan individu murid yang dikaji, yang telah diperhatikan. Hal ini kerana menurut Wing 1976, tahap pencapaian yang diperolehi mungkin berbeza mengikut tahap dan kategori kanak-kanak autisme yang diajar. Dan seperti yang kita sedia maklum, setiap kita mempunyai kognitif yang berbeza, cara mengadaptasi yang berbeza, dan minat yang berbeza. Kita teruskan kepada dapatan kajian seterusnya bagi kaedah temu bual. Kaedah ini telah dilakukan kepada murid dan guru. Bagi soalan temu bual yang pertama, iaitu adakah kamu suka bubbles? Yang kedua, mengapa kamu suka bubbles? Dan yang ketiga, apa yang kamu perlu buat untuk dapatkan bubbles? Okey. Ini merupakan transkrip daripada temu bual yang telah dilakukan bersama murid, dan seperti yang kita boleh lihat pada jadual ini, kita boleh lihat bahawa murid tersebut menunjukkan bahawa mereka suka akan kaedah ini. Dan sesuatu yang boleh disimpulkan daripada temu bual bersama murid ialah murid menyukai kaedah tiupan bubbles dan murid faham akan peraturan ataupun tingkah laku yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan tiupan bubbles tersebut. Seperti yang kita lihat di jadual ini, murid-murid menjawab, memberi respon apa yang patut mereka lakukan untuk mendapatkan bubbles tersebut. Seterusnya, kita teruskan kepada temu bual para guru. Kita teruskan kepada hasil dapatan temu bual daripada bersama guru-guru, dan ini merupakan respon daripada guru bagi soalan 1 dan soalan 2. Secara kesimpulannya, guru-guru ini bagi soalan yang pertama, guru-guru ini telah memberikan respon bahawa murid-murid, faktor murid menunjukkan tingkah laku disruptif ialah mereka inginkan perhatian, mereka terdapat sesuatu yang trigger ataupun menjadi punca kepada tingkah laku disruptif tersebut, ataupun mereka tidak tahu cara yang betul untuk mempamerkan perasaan mereka seperti perasaan sedih, perasaan marah, perasaan kecewa. Maka mereka melakukan tingkah laku disruptif tersebut untuk mempamerkan perasaan yang sebegitu, ataupun murid berasa bosan dan enggan mendengar arahan yang telah diberikan oleh guru. Dan yang kedua, respon guru-guru terhadap soalan yang kedua boleh disimpulkan sebagai guru-guru ini berpendapat bahawa kaedah tiupan bubbles merupakan satu kaedah yang menarik, dan kaedah ini mampu membantu mengurangkan tingkah laku disruptif dalam kalangan murid-murid, dan
murid-murid lebih mendengar kata berbanding sebelumnya, dan hasil daripada temu bual ini mengukuhkan lagi data pemerhatian yang telah diperoleh sebelum ini. Dan ini telah disokong oleh Muhammad Tarmizi Sazali tahun 2014. Penggunaan dan pemberian ganjaran dapat memberi implikasi yang baik semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. Kita teruskan kepada dapatan kajian bagi menjawab soalan kajian yang kedua. Ini merupakan item-item yang akan diperhatikan, item-item yang akan diperhatikan dalam motivasi belajar murid, iaitu yang pertama, murid aktif semasa sesi PDPC, murid menunjukkan minat terhadap aktiviti PDPC, murid memberikan respon terhadap soalan diberikan oleh guru, dan murid membuat tugasan yang diberi mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Item yang dipilih terdapat 4, dan ini merupakan kodenya, iaitu AK, TM, BR, dan BT. Ini merupakan analisis senarai semak motivasi murid A semasa PDPC. Palang hijau menggambarkan sebelum intervensi dilakukan, dan palang kuning menggambarkan hari terakhir pelaksanaan intervensi tersebut digunakan semasa PDPC. Seperti yang kita lihat, murid A telah menunjukkan peningkatan kekerapan sebanyak 6 kali pada item TM, iaitu menunjuk minat, dan ini merupakan kekerapan yang tertinggi, perubahan kekerapan yang tertinggi bagi murid A. Perubahan tertinggi bagi motivasi belajar murid A. Yang kedua iaitu graf analisis senarai semak motivasi belajar murid T semasa PDPC. Murid T telah menunjukkan peningkatan sebanyak 5 kali dalam 3 item, iaitu AK, aktif semasa PDPC, TM, menunjukkan minat kepada aktiviti PDPC, dan BR memberikan respon kepada soalan yang dikemukakan oleh guru. Dan ini telah menunjukkan peningkatan yang sama rata dan agak tinggi dalam kekerapan sebanyak 5 kali. Dan seterusnya iaitu analisis senarai semak motivasi belajar murid I semasa PDPC. Murid I telah menunjukkan peningkatan sebanyak 4 kali bagi item AK dan BR. AK iaitu aktif dalam PDPC, dan BR memberikan respon kepada soalan yang dikemukakan oleh guru. Kita teruskan kepada refleksi yang terbahagi kepada 2, iaitu refleksi keseluruhan dan cadangan tindakan susulan. Bagi refleksi, pengkaji merasakan bahawa kaedah ini berjaya merangsang murid untuk mengawal tingkah laku seperti yang telah dinyatakan oleh Piaget 1936. Kanak-kanak pada peringkat umur ini, mereka mempunyai perkembangan kognitif pada aras operasi konkret, dan hal ini menyatakan bahawa murid dalam peringkat umur seperti 7 tahun ini mudah untuk memahami sesuatu sekiranya sesuatu tersebut boleh dilihat, boleh disentuh, dirasa, dihidu, dan didengar, kerana murid-murid ini belajar melalui deria, belajar melalui sesuatu yang boleh dikesan melalui deria. Seterusnya, refleksi yang kedua iaitu pengkaji sedar bahawa pentingnya pengurusan tingkah laku dalam bilik darjah untuk memastikan proses PDPC tersebut boleh dijalankan dengan lancar. Dan yang ketiga, pembelajaran aktif berlaku dengan adanya penggunaan kaedah tiupan bubbles sebagai dorongan murid untuk belajar seperti yang telah disokong oleh Chong tahun 2009, iaitu tingkah laku murid adalah dipengaruhi oleh sesuatu rangsangan yang bermakna. Dan yang terakhir iaitu sebagai seorang pendidik, kita perlulah mempunyai pemikiran yang kreatif dan kritis, serta mempunyai daya imajinasi yang tinggi, dan mengamalkan kemahiran berinovasi dan dalam mencari jalan penyelesaian bagi sesuatu masalah. Dan kita juga perlu bersikap proaktif dalam menyelesaikan sesuatu isu dalam pendidikan tersebut. Dan bagi cadangan penambahbaikan pula, dan cadangan tindakan susulan, kajian ini perlulah diteruskan
pelaksanaan intervensi ini perlulah diteruskan uh, kerana menurut Stone 2007, sekiranya tingkah laku boleh dipelajari, maka sudah tentu ia boleh diubah dan diubah suai. Jadi, dengan adanya penerusan pelaksanaan intervensi ini, perubahan tingkah laku disruptif murid tersebut boleh dikekalkan dan diperbaiki dari masa ke semasa. Dan yang kedua iaitu cadangan tindakan susulan yang kedua iaitu penggunaan ini dibuat guru-guru perlulah melaksanakan kaedah tiupan bubbles ini bersama-sama dengan intonasi suara guru yang lembut dan tidak memaksa, kerana hal ini adalah penting bagi menimbulkan rasa selamat dan rasa disayangi dalam diri murid tersebut, seperti yang telah dinyatakan dalam teori hierarki keperluan Maslow yang kedua, iaitu keperluan keselamatan. Kerana sekiranya murid-murid berasa selamat dan berasa disayangi, murid-murid boleh melakukan sesuatu dengan lebih baik. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya berharap agar kajian ini mampu membantu rakan-rakan di luar sana ataupun pendidik-pendidik serta ibu bapa dan masyarakat di luar sana untuk mengawal tingkah laku murid bermasalah pembelajaran. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya, ini merupakan rujukan yang telah digunakan sepanjang penghasilan pembentangan kajian penyelidikan tindakan ini. Terima kasih.